Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita ke dalam channel Papa DIY Channel. Hari ini kita akan berkongsi cara-cara untuk setting distributor supaya pembakaran lebih cepat, lebih cantik dan menyimatkan minyak. Sebelum kita teruskan, kepada yang belum subscribe, sila subscribe untuk update video terbaru daripada Papa DIY Channel. Okey, pada semua penonton, ini adalah distributor. Okey, distributor ni adalah berfungsi sebagai pengagih elektrik ataupun api kepada spark plug. So, api datang daripada coil melalui kabel sampai ke distributor, dan distributor akan agihkan api kepada plug lah, dan dalam ni akan terjadi pembakaran lah. Okey, untuk nak mendapatkan pembakaran secara orang kata yang terbaik, distributor marking kita kena betul lah. So hari ini kita akan share cara untuk setting distributor secara manual tanpa menggunakan timing light. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih panjang, mari kita tengok dulu bagaimana sistem 4 lejang satu kereta itu berfungsi. So kita kena fahami dulu sistem, baru kita tahu macam mana distributor ini berfungsi. Okey, melalui gambar rajah yang telah saya sediakan ini. Okey, untuk sistem 4 lejang dia ada 4. So, okey, untuk kereta kecil dan kereta-kereta 4 lejang semua dia ada 4 lejang lah. Okey, lejang yang pertama adalah lejang intake ataupun lejang pengambilan dan lejang kemasukan, di mana piston akan turun ke bawah, iaitu valve kemasukan akan terbuka dan akan mengambil petrol lah. Okey, mengambil petrol dan tarik ke bawah. Yang kedua adalah lejang compression ataupun lejang mampatan, di mana petrol yang diambil itu akan ditolak semula ke atas. Okey, tolak semula ke atas, dan kedua-dua valve exhaust dan valve kemasukan ni akan tertutup lah. Okey, yang lejang ketiga bila compression sampai ke atas dan spark plug akan mengeluarkan api lah. Bila mengeluarkan api, lejang kuasa, okey, akan turun, piston akan turun balik ke bawah. Okey, dan seterusnya adalah lejang exhaust. Untuk lejang kuasa, kedua-dua valve akan tertutup. Bila spark plug membakar, okey, piston akan ditenang ke bawah, dan seterusnya untuk lejang exhaust, piston yang bawah tadi akan naik semula ke atas dan valve exhaust akan terbuka. Okey, ini sebuah sikit berkenaan dengan ejen 4 lejang. Okey, ini adalah distributor kancil 850, distributor Recon, bukan original. Okey, so kita tengok dulu, kenalan dulu dengan distributor ni. Okey, untuk distributor kancil, so hanya ada kabel lah, sebab ada 3 piston. So kabel plug nombor 1, plug nombor 2 dan kabel plug nombor 3. Okey, dekat cap dia. Ini vacuum dia. So kalau original dia akan ke kanan sikit lah. Okey, ni dia akan ke kanan sikit. Ni Recon dia straight je. Okey, so kita akan try buka cap. Kita nak belajar macam mana titik sesentuh di dalam berfungsi. Okey, so kita buka cap dulu kat sini. Okey, so ini di dalam cap. Okey, di dalam cap dia dah juga ada point untuk plug nombor 1, point untuk plug nombor 2 dan point untuk plug nombor 3. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, untuk setiap distributor dia dah ada siap-siap marking lah. Okey, cuba kita tengok kat sini. Pusing. So, ni adalah marking dia. Okey, ni adalah marking kat ni. Okey, ni adalah marking dia lah. Ni adalah marking distributor. Okey, so kita kena
pusingkan untuk dapatkan marking yang sama. Okey. Sepatutnya marking akan berada di kedudukan yang sama macam ni lah. Okey. Dan marking sama, line ni marking sama. Okey. So apakah dia synchronize? Kita tengok dia synchronize dengan bahagian yang mana. Okey, marking ni yang sama dengan sini. So dia akan synchronize pada marking di dalam ni. Okey. Okey, kita tengok tu. Okey, marking tu. So kita akan pusing. Sepatutnya marking akan tepat. Okey. So tak jelas ni. Okey, sepatutnya marking akan tepat di situ. Okey, ni adalah marking untuk kabel plug nombor 1 ataupun piston nombor 1. Okey, memandangkan ni distributor recon, so marking dia tak sama. So kita boleh abaikan di sini. Yang penting kita akan ada marking di sini. Okey, kita letakkan sini ya. Cuba letakkan untuk dia tegak. Okey. Okey. Okey, tu marking dia. Kita nampak tu. Okey, untuk plug 3 point, dia akan ada ataupun plug 3 piston, enjin 3 piston, dia akan ada 3 marking. Ataupun 3 sudut lah. Ni sudut pertama. Kita pusing. Okey, ni sudut pertama. Ataupun piston nombor 1. So ni piston nombor 1. Pusing. Okey, ni point untuk piston nombor 2. So dia akan sentuh. Semua point-point ni dia akan sentuh dengan point di sini. So dia akan sama dengan point tu. Okey. Dia akan sentuh dengan point sini. Point nombor 2. Dan ini adalah untuk plug nombor 3. Okey, ni plug nombor 3. Plug nombor 3 juga akan sentuh dengan point ni. Point di sini. Bila point sini baru dia akan bila touch kat sini baru dia akan keluarkan api. Dia akan salurkan api ke plug-plug yang berkenaan lah. So ni plug nombor 3. Okay. Okay, kita pusing balik ke plug nombor 1. Okay. Untuk mendapatkan api yang tepat, so dia akan kena sama. Okay, marking di shaft ni kena sama dengan marking yang di dalam tu. Saya tunjuk marking di shaft ni, di sini. Di sini di point di shaft ni kena sama tepat dengan marking di dalam tu. Marking pada distributor. Dia kena sama. Okey, nampak Okey, kalau macam ni mungkin dia akan retard ataupun advance. Okey, yang paling cantik dia kena sama point tu. Okey. Macam mana nak tengok kita nak pastikan point ni berada di mana? Okey. Ni distributor menegak macam tu, ni vacuum dia. Okey. So point dia berada di sini. Ni screw cap. Screw cap untuk penutup distributor. So point dia di sini lah. Okey. Pastikan dia kena sentuh bagi sama. Okey. Okey, jadi bila kita nak pasang nanti, bila kita masukkan distributor ke dalam blok, so kita dah tak nampak dah macam mana marking dia. So kita boleh tanda. Kita boleh tanda kat sini marking yang betul. Okey. Kita boleh ambil marker ke tanda point di sini satu. Okey, tanda sini satu ataupun tanda kat mana-mana lah. Okey, kalau point dia dekat sini, so kita akan tanda dekat sini lah. Line, tarik line kat situ. Okey, so kita akan tandakan point. Pastikan dia berada kedudukan yang tepat Okey, ni dah tepat. Okey. So bila kita nak pasang nanti, kita tandakan dulu. Okey, ni point dia.
Okey, point dia. So kita tanda lah. Okey, kita dah marking kat situ. Jadi saya dah marking dengan marker pen. So sama dengan point dia. So bila kita masukkan nanti distributor ke dalam blok, kita dah tahu dah kedudukan kita punya dalam tu, rod dalam tu ataupun shaft dalam tu mesti berada di situ. Okey. Okey, sebelum saya terlupa ya. Marking di sini. Okey, sama dengan marking di sini. Okey, situ adalah menunjukkan kedudukan piston nombor 1 atau berada di atas. Okey, ini marking untuk piston nombor 1. So situ dengan situ, okey, kedudukan tu yang untuk touch tu adalah menunjukkan marking untuk piston nombor 1, iaitu piston nombor 1 berada di TBC lah, TDC, top dead center. Okey, untuk kita nak adjust distributor tu hendaklah berada pada BTDC, iaitu before top dead center, iaitu pembakaran hendaklah berlaku sebelum top dead center. Okey, sekejap lagi kita akan belajar. Okey, saya hilang untuk marking tadi, untuk marking distributor tadi. So, marking kita tanda ni. Okey. Kita marking di sini adalah sama dengan sini. Kita markinglah ke mana-mana. Yang penting kedudukan dia sama. Kita marking di sini. Okey, di sini dan kita marking di sini. So, bila kita pasang nanti pastikan ni garisan ni dengan garisan ni adalah selari.